Baik, tadi kita bersama dengan Nur Fazliza yang berkongsikan penangan sambut Hari Raya Haji di negeri Terengganu ketika harga barang semakin mahal. Tapi untuk segmen ini pula, saya ingin membawa seorang lagi wartawan wanita yang sebelum ini dia ada ke sebuah pulau untuk menulis laporan berita tentang bagaimana penggiat industri pelancongan di pulau itu mengatur langkah untuk bangun daripada kesan pandemik COVID-19 sebelum ini. Dan kita juga pastinya boleh membayangkan bahawa kebanyakan pulau-pulau di negara kita sekarang ini sudah pun mula menerima kedatangan pelancong yang kalau kita lihat sendiri di laman media sosial, orang dah ramai mula upload gambar di tepi pantai dan sebagainya. Jadi saya ingin bersama dengan Nur Syazwani Saiful Syam, wartawan Esrawani yang tidak melepaskan peluang untuk mengumpul cerita dari Pulau Tioman di samping meneroka kecantikan pulau di negeri Pahang itu. Syazwani, saya kira ini merupakan kali pertama Syazwani membuat liputan di sebuah pulau di samping melihat sendiri kebangkitan Pulau Tioman selepas 2 tahun dilanda pandemik COVID-19. Namun kini mereka sudah kembali menerima kemasukan pelancong tak kiralah dari luar negara dan juga domestik. Jadi adakah ekonomi pelancongan di pulau itu ketika ini mungkin Syazwani boleh sifatkan semakin rancak ketika ini? Okey, baik. Terima kasih Faris. Sebelum itu saya nak ceritakan jugalah. Saya ke Pulau Tioman bagi membuat liputan bagi program Start in Tioman 2022 dan ini merupakan penganjuran kali ke-13. Nama singkatannya SIT 2022 dan pastinya seiring dengan namanya Start in Tioman bermula di Tioman yang mana secara tidak langsung susulan daripada pasca pandemik COVID-19 yang kini kita berada dalam fasa peralihan ke endemik. Ia adalah bagi memulakan kembali atau memberikan sinar baharu kepada Pulau Tioman itu sendiri untuk bangkit menerima pelancong dari dalam dan luar negara. Dan berdasarkan pengalaman saya di sana di Kampung Genting di Pulau Tioman, kita tahu di Pulau Tioman ada beberapa kampung-kampung kecil di sana. Jadi di Kampung Genting kami berpeluang ke sana untuk membuat liputan Start in Tioman 2022. Apa yang saya boleh katakan, kawasan di sana kembali rancak. Kalau disifatkan sebelum ini oleh pengusaha resort di sana, ramai yang katakan seolah-olah kawasan itu sebagai kawasan cowboy lah orang kata, kawasan yang dah tak ramai orang datang 2 tahun lepas, tapi selepas berada pada fasa peralihan ke endemik ini, pelancong kembali ke Pulau Tioman pastinya untuk bercuti, belancong dan sebagainya lah. Dan apa yang saya boleh katakan, ekonomi di sana kembali rancak, banyak kedai yang dah dibuka semula, ramai yang hadir. Ketika saya pergi tu 30 Jun ke 3 Julai, kalau ikutkan bukanlah waktu cuti sekolah atau sebagainya, tapi orang ramai masih lagi ke Pulau Tioman pada waktu itu. Jadi saya kira walaupun off season, bukan cuti sekolah ke ataupun cuti umum, tapi masih lagi ramai ke Pulau Tioman. Mungkin orang mengambil kesempatan lah untuk ke pulau untuk melancong dan sebagainya lah Faris. Syazwani berada di sana selama 4 hari 3 malam. Mungkin kalau lihat kepada visual tadi, Syazwani juga ada masuk ke dalam hutan. Mungkin boleh dikongsikan juga tak apa agaknya aktiviti yang dilakukan oleh Syazwani di sana selama 4 hari itu dan katanya sempat juga untuk mengambil lesen selaman. Bagaimana? Agaknya mungkin boleh dikongsikan pengalaman ambil lesen scuba diving itu mungkin ada syarat tertentu untuk ambil lesen selaman itu Syazwani? Okey, Faris, sebenarnya program Start in Tioman ini dibahagikan kepada 3 kategori. Kategori pertama adalah bagi penyelam scuba diver ataupun diver lah yang memang dah ada lesen sebelum ini. Kemudian bukan diver, non-diver dan juga bagi mereka yang baru nak ambil lesen diving. Jadi bagi visual yang naik bukit itu sebenarnya adalah program ataupun tentatif kepada mereka yang tak ambil lesen ataupun yang tak pergi dive. Tapi itu adalah cerita-cerita sebenarnya. Ada cerita juga mengenai mendaki tu yang mungkin saya akan bawakan pada Sabtu ini dalam program Awan di Pagi. Tapi dalam nak menjawab soalan Faris berkesempatan untuk ambil lesen diving tu, itulah orang kata sambil menyelam minum air, inilah dia. Bila wartawan berpeluang untuk ke satu assignment orang panggil. Jadi ini adalah kesempatan saya untuk mengambil lesen diving. Dah pun selesai. Cuma cabarannya pada ketika itu adalah dalam masa nak ambil lesen diving tu, saya terpaksa juga membuat kerja. Silap. Ketika saya membuat kerja, saya terpaksa ambil lesen. Itu kena betulkan ayat tu. Jadi cerita-cerita berkenaan dengan ambil lesen diving ni, kalau saya boleh bagi teaser sikit, memang mencabar.
sebab sebenarnya nak kena habiskan teori dan juga ada beberapa lagi segmen lah untuk kita mendapat lesen open water diver itu sepanjang 4 hari, sebenarnya 3 hari lah. Jadual sangat padat di sana, jadual kerja dan juga jadual nak buat lesen tu sama-sama kita perlu orang kata sekali kan, jadi masa itu agak terhad, tapi kalau kongsi pengalaman diving lebih-lebih ni, tu yang saya nak bawakan dalam Awal Ni Pagi nanti Faris. Jangan lupa tengok tau. Okey, itu apa yang akan dikongsikan oleh Syazwani dalam Awal Ni Pagi Sabtu ini. Dan kita ingin bercakap pula tentang dari segi pembangunan di Pulau Tioman. Apakah mungkin next step ataupun perancangan seterusnya untuk Pulau Tioman dalam mungkin mereka untuk merancangkan lagi sektor pelancongan dan menarik lebih ramai minat orang luar untuk meneroka pulau itu, kerana Syazwani sendiri sudah meneroka pulau itu, masuk ke hutan, masuk ke dasar laut dan sebagainya, dah selam di Pulau Tioman dan sebagainya. Mungkin apa agaknya next step yang akan dilakukan oleh program seperti Start in Tioman ataupun bermula dengan Tioman itu sendiri, dan mungkin apa selepasnya next plan? Okey, Faris, saya kira inilah dia ataupun inilah dia tanggungjawab dan juga next step buat penggiat industri itu sendiri, kerana kita tahu pintu sepadan sudah dibuka, pelancongan dibenarkan kembali. Jadi ini adalah peluang untuk mereka mengambil kesempatan ini mempromosikan produk mereka. Tak kiralah dari resort ataupun penjualan makanan ataupun mungkin ada dive center di sana yang sebenarnya mereka perlu mempromosikan lebih lagi. Kerana kita tahu dalam Malaysia ini bukan Pulau Tioman saja, banyak lagi pulau-pulau yang cantik, yang famous, Pulau Redang, Pulau Perhentian dan sebagainya. Jadi pada waktu-waktu ini, contohnya di belah Pantai Timur, apabila musimnya nanti ditutup, mereka ini perlu ada perniagaan lain yang perlu dijalankan. Jadi pada masa yang ada ini mereka perlu menggunakan promosi itu, sebaik-baiknya online promotion itu juga memainkan peranan penting. Selain pastinya kalau saya berjumpa dengan penggiat industri di sana, mereka pastinya memerlukan bantuan lebih lagi susulan untuk kebangkitan daripada pandemik COVID-19 ini. Itu juga suara-suara penggiat industri juga yang akan saya kongsikan dalam Awal Ni Pagi nanti, Faris. Kita tahu Syazwani juga seorang wartawan yang sering keluar membawakan laporan di luar sana. Jadi apa agaknya mungkin treatment ataupun pembawaan cerita yang perlu ada dalam membuat laporan tentang sektor pelancongan ini? Kerana ialah mungkin kalau nak dikongsikan cerita itu, perjalanan nak sampai ke destinasi itu pun sudah boleh menjadi satu kisah yang menarik untuk dikongsikan kepada umum. Jadi bagaimana agaknya Syazwani melaporkan berita itu dengan cara tersendiri dan bagaimana treatment yang dikongsikan oleh Syazwani untuk Awal Ni Pagi, konten Awal Ni Pagi yang dikatakan 30 minit. Mungkin apa agaknya pembawaan cerita itu sendiri? Okey, Faris, saya lebih suka membawa cerita-cerita dari mata pandangan saya sendirilah. Bukannya hanya kita membawa lensa kamera dan juga merakam detik-detik di sana, tapi saya lebih suka membawa cerita apa yang saya lihat sendiri, bagaimana pengalaman saya sendiri berada di sana, apa yang menarik di sana, apa yang seronok di sana yang ingin saya kongsikan. Mungkin bagi program Awal Ni Pagi ia tidaklah terlalu formal, perkongsian yang lebih santai. Jadi ia memberi peluang kepada saya untuk menceritakan dengan cara yang lebih santai lah dengan penonton Awal Ni Pagi. Kalau sebelum ini contohnya saya dah bawakan cerita di Genting Highlands misalnya bersama dengan Hakim Rahman, cerita di Kelantan bersama dengan Hafizi Rosli, rakan-rakan penyampai Awal Ni Pagi yang lain. Kami bawakan jalan cerita yang lebih dekat dengan hati penonton. Mungkin tidaklah cerita yang terlalu serius, tapi contoh kalau cerita di Kelantan sebelum ini kami bawakan apa makanan istimewa di Jeli Kelantan, di Genting Highlands kami membawakan pengalaman bagaimana kita naik ride di Genting itu. Jadi ia memberi peluang lah kepada kami untuk membawakan cerita yang lebih santai, berbeza sedikit dengan laporan biasa. Kalau kita baca news itu persoalannya juga lain. Jadi bagi saya jalan cerita yang lebih santai itulah yang membolehkan perkongsian dengan penonton itu mungkin lebih menarik perhatian penonton lah. Faris. Mungkin kita ada lebih kurang seminit setengah terakhir ni. Mungkin saya nak tanyakan jugalah kepada Syazwani yang ialah dah banyak keluar ke seperti di Genting Highlands, seperti di Kelantan dan terbaru di Pulau Tioman. Mungkin apa agaknya mungkin pengalaman yang menarik sebagai seorang wartawan untuk keluar
dan juga membawa pulang laporan yang mungkin menjadi seperti yang disebutkan oleh Syazwani, apa yang dapat dilihat daripada sudut pandangan mata Syazwani sendiri melihat bagaimana menariknya Pulau Tioman. Dan mungkin dalam kesempatan ini juga mungkin Syazwani boleh kongsikan bagaimana untuk promote kepada orang ramai yang mungkin ingin pergi ke Pulau Tioman, ialah cuti musim panas sekarang ini. Apa yang boleh digambarkan di Tioman, apa yang ada, apa yang boleh dipromot di sana? Faris, saya kira sebagai seorang wartawan ni kan, saya kira Faris juga pastinya excited kalau diberi peluang untuk keluar, apatah lagi membuat liputan cerita-cerita yang lebih dekat di hati lah. Kalau bab pelancongan ni mungkin ramai juga yang suka, saya juga gemar untuk pergi melancong, jadi ia lebih maklumat atau informasi kepada penonton di luar sana. Dan kreativiti ini apa yang saya boleh katakan, kalau anda ada peluang ataupun boleh ke melancong misalnya ke Pulau Tioman, ambillah peluang ini kerana sebenarnya pemain industri, pegiat industri di dalam negara itu sendiri memerlukan sokongan dari rakyat Malaysia untuk bangkit kembali, memberikan mereka sinar baharu setelah daripada COVID-19 ini untuk mereka terus berkembang. Walaupun kita tahu mungkin ada beberapa kekangan seperti tidak cukup tenaga kerja dan sebagainya, tapi ini yang akan membantu pegiat industri untuk terus berkembang, mungkin bagi sektor pelancongan ini terus maju dan juga boleh merancangkan kembalilah sektor pelancongan dalam negara itu, Faris. Itu dia tugas sebagai seorang wartawan. Walaupun keluar bercuti di Pulau Tioman, pastinya ada laporan yang ingin dibawa pulang untuk dikongsikan kepada umum. Itu dia Nur Syazwani Safusham, wartawan Astrawani yang pastinya akan juga berkongsikan lebih banyak kisah yang menarik di Pulau Tioman dalam Awani Pagi Sabtu ini. Dan itu apa yang boleh disaksikan menjelang Sabtu ini. Saya kira itu sahaja untuk cerita petang ini. Terima kasih. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.